Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita di malam ini dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kebaikan kepada kita. Allah jauhkan kita daripada segala bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Antara kebaikan yang Allah berikan pada manusia ialah tuan-tuan, yaitu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah beri dia faham urusan agama. Nak dapat kebaikan ni yang dikatakan Allah nak bagi kebaikan pada seseorang, Allah buat dia macam mana? Faham urusan agama. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, jadi tuan-tuan, perkongsian ini pada malam ini kita menggunakan buku 62 amalan pembuka pintu syurga, ataupun tajuk asal dia Mujibatil Jannati fi Dhaw'is Sunnah, penyebab masuk syurga dengan sebab menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga ni menurut sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang rahmati Allah, sebab Nabi Muhammad ni diutuskan untuk ajar kita supaya kita dapat kembali ke tempat asal kita, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas Allah ciptakan kita semua, lepas Allah ciptakan Nabi Adam, manusia yang pertama, Allah letak kat mana tuan-tuan? Allah letak di Al-Jannah. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah kata, Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan juga isteri kamu di dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah daripada makanan syurga sepuasnya, dan di mana sahaja yang kamu mahu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, satu je yang Allah larang, iaitu jangan hampiri pokok yang ada dalam syurga itu. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, malam ni kita tengok penyebab masuk syurga ialah yang keempat. Tajuk keempat ke apa? Menghafal al-asmaul husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul qahirul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Ada lagi tak? Nanti kita baca sama-sama. Jadi tuan-tuan, adakah hafal dengan nyanyian semacam itu, ataupun hafal yang macam mana menyebabkan kita masuk syurga? Cuba kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda,
Kena ikut. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kecuali 1, kurang 1. 100 kurang 1, 99 lah. Ini tuan-tuan ni menunjukkan orang dalam kaedah bahasa Arab, siapa belajar bahasa Arab dia panggil taukid. Taukid ni makna dia menguatkan. Nah, macam ustaz-ustaz kita mengajar ni, tuan-tuan ni kuliah ni kadang-kadang dia ulang 2-3 kali. 2-3 kali ulang tu tujuan dia apa? Nak menguatkan, nak suruh apa nama? Orang rasa confirm. Nah, jadi tuan-tuan ni sebab tu kali ilmu 2-3 kali kita dengar bagus tu. Untuk apa tu? Untuk menguatkan. Menguatkan sebab kita ni memang Melayu mudah lupa. Betul tak? Jadi tuan-tuan ni bila kita dengar banyak kali, mudah-mudahan ingatan kita makin kuat, makin mantap. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Macam tadi bukan tak ingat tapi tertidur. Dah tidur kan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nasib baik berumur kejut. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nabi kata 99 nama. Allah ni ada 99 nama. Dan kata Nabi, man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, ahsaha dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Menghitung nama-nama Allah berapa? 99 ni masuk syurga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni daripada perkataan ahsaha itu maka timbul beberapa makna, tuan-tuan. Muncul beberapa makna. Adakah dengan kita menghitung macam kita nasyid tadi, al-asmaul husna tadi, ataupun macam mana yang dimaksudkan ahsaha di situ. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, dia sebutkan apa nama, la yahfazuha, siapa tidaklah orang yang menghafalkannya kecuali ia dimasukkan ke dalam syurga. Illa dakhalal jannah, itu dalam riwayat Bukhari. Makna dia menghafal, dia hafal, tuan-tuan. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan man hafizaha, siapa yang menghafalnya. Sama juga, tuan-tuan. Imam Ibnu Hajar berkata, Al-Khattabi mengatakan bahawa perkataan al-ihsa yang berarti menghitung dalam kalimah seperti ini mempunyai beberapa alternatif makna. Ini kita tengok, tuan-tuan. Ini perbahasan makna kepada ahsaha situ. Pertama, menghitung dan menyebutnya dari awal hingga akhir. Makna dia kita sebut daripada awal, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam Minul Muhaimin, Al-Azizul Jabbar Mutakabbir. Yang terakhir dia apa dia? Nama Allah yang ke-99. Tanya budak-budak tahu, budak tua tak tahu. Tak ingat juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, balik mana ni kita bakar-bakar tengok. Jadi tuan-tuan ni sebenarnya bagus juga kalau kita ingat nama-nama Allah ni. Sebab ada setengah orang kadang-kadang nama dia Abdul. Adakah selepas daripada Abdul itu nama Allah? Abdul Muhaimin, memang nama Allah Al-Muhaimin kan? Abdul Mu'min, Al-Mu'minu kan, nama Allah juga. Bukan hamba orang mukmin. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada setengah tu dia buat nama Abdul Karim. Orang Arab ni dulu zaman jahiliah, hamba anjing. Nama hamba anjing. Jadi tuan-tuan, kalau dalam zaman Arab dulu, nama yang hebat, nama dia Abdul Uzza.
Ini Abu Jahal, tuan-tuan, iaitu hamba kepada Tuhan Uzza, Al-Lata wal-Uzza. Dia di Mekah dulu ada 3 berhala yang paling hebat, Al-Lata, Al-Uzza. Sebab tu tuan-tuan ni, kalimah Allah sekarang ni dia tak buat alif macam dulu. Atas lam tu kan, alif, lam, lam, ha tu. Kalau dulu kan dia buat alif kan, Allah. Tapi kita baca la, Allah. Kita kena tepalkan huruf lam tu kan. Kalau baca nipis, Allah. Itu orang India kan. Orang India, orang Pakistan, apa nama, kadang-kadang slang dia tu menjadi dia baca. Kalau ikut orang Arab, dia situ dia baca taglizul lam. Tagliz makna dia tebal. Allah. Nah, ada setengah tempat di azan, hayya 'alas solah, dia tebal lo. Jadi tuan-tuan, apa nama ni, Allah tak, sebab tu dia Allah itu dia kena, dia buang dah orang panggil apa, alif kan atas kalimah Allah tu kan. Dia sekarang ni baris panjang je. Sebab nak beza daripada Allah Allah kan ada setengah orang baca Allah sebab tu kena tebal Allah, ya. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan kita hitung, maksudnya tidak cukup hanya dengan sebahagiannya sahaja kita sebut, akan tetapi seseorang berdoa kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua nama tersebut, sehingga semua yang dijanjikan melalui nama-nama Allah yang indah tersebut akan melahirkan balasan syurga. Jadi tuan-tuan, daripada nama-nama Allah, daripada yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, Al-Malik itu, kalau kita sebut-sebut tuan-tuan, yang situ sesuai dalam doa kita, sesuaikan dalam doa kita. Contohnya tuan-tuan ni, kita nak rezeki, kita berdoa sebut nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Jadi tuan-tuan ni, kadang-kadang hati kita kerah je tuan-tuan. Jadi nak lembutkan hati kita, doalah terlebih dahulu sebut nama Allah Al-Latif. Wahai Allah yang maha lembut. Tuan-tuan ni, sidang jamaah dirahmati Allah. Kalau nak pergi interview, juga tuan-tuan ni, lembutkanlah hati orang yang interview tu. Tapi sebutlah dulu nama Allah Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Yang kedua tuan-tuan, makna ahsaha yang kedua pula, tadi kita sebut daripada, kita sebut semua tuan-tuan nama-nama Allah itu. Yang kedua, maksud menghitung di sini ahsaha adalah kemampuan. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Muzammil ayat 20, alima allan tuhsuhu. Makna dia Allah mengetahui bahawa sekali-kali kamu tidak mampu menentukan batas-batas waktu itu. Tuhsuhu makna dia mampu tuan-tuan. Ahsaha tuhsuhu tu makna dia perkataan yang sama. Juga seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu. Beristiqamahlah kamu, konsistenlah kamu. Apa makna konsisten? Istiqamah makna dia berterusan. Berterusan apa? Contohnya kita datang masjid, datang surau ni jangan sahaja pada malam-malam yang ada kuliah, pada malam-malam yang baca Yasin, pada malam-malam yang ada majlis-majlis tertentu saja datang masjid, datang surau. Istiqamah ni makna dia berterusan. Dan sebenarnya tuan-tuan ni, tanggungjawab kita datang masjid surau ni ialah tuan-tuan ni, tanggungjawab setiap individu yang bernama Islam. Jadi tuan-tuan ni, Allah kata pada kita dalam surah apa? Wa ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tidaklah layak untuk orang musyrik mengimarahkan masjid.
sedangkan mereka bersaksi di atas kekafiran mereka. Wa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya senya, innama tu makna dia hanya senya, satu sahaja yang boleh imarahkan masjid, iaitu dari kalangan orang yang betul-betul beriman pada Allah, betul-betul beriman pada hari akhirat. Perkataan innama hanya senya menunjukkan orang yang datang masjid, orang yang istiqamah datang masjid ini, inilah orang yang betul-betul beriman pada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, banyak masjid, banyak surau orang komplain tuan-tuan sebab nazir ataupun pengurusi dia tak datang masjid, tapi mesti kita datang. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, ada setengah masjid surau tuan-tuan orang komplain. Tapi tuan-tuan orang beralasan, dia kata walaupun dia tak datang tapi dari segi pengurusan dia bagus. Ni tuan-tuan. Pengurusan masjid tu, surau tu dia bagus. Maka kita ambil dia. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan kita kena ingat tanggungjawab mengimarahkan masjid ialah kita tuan-tuan. Jangan kita harap tu imam, jangan kita harap pengurusi, jangan kita harap imam Bilal dan sebagainya, AJK dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, Ramadan baru ni saya pergi ceramah masjid. Sebelum saya ceramah, setiausaha dia bagi taklimat. Dia yang pertama dia umumkan kutipan semalam dapat berapa. Jadi tuan-tuan lepas tu dia umumkan saya akan ceramah lah, sebut nama saya. Lepas tu dia umum, dia kata satu lagi ada komen daripada jemaah, dia kata waktu qiyam mulai nazir tak datang. Pengurus setiausaha tak counting langsung. Dia kata yang ni saya dah jawab 2-3 kali, tapi sebab banyak dah saya jawab, malam ni kalau boleh dia kata biar nazir jawab sendirilah dia. Biar puas hati. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, nazir jawab malam tu tuan-tuan, kita ceramah pendek sebab nazir jawab. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, istiqamah. Tuan-tuan beristiqamahlah kamu sekalian. Dan kata Allah dan kata Nabi, ini hadis tuan-tuan, Nabi kata kalian tidak akan mampu melakukannya. Melakukannya apa? Istiqamah. Apa benda pun tuan-tuan ni, kadang-kadang kita nak istiqamah, betul-betul istiqamah secara komplit, istiqamah tu tak mampu. Saya bagi contoh lah tuan-tuan ni, datang masjid surau, seronok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah dirahmati Allah. Kadang-kadang kita nak pergi tuan-tuan ni, ada satu masa dia terhalang. Mungkin kita demam ke apa nama, mungkin ada hal yang penting ke, mungkin ada macam-macam lah tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, sebab tu dari segi akidah tuan-tuan, kita berpegang setiap apa yang kita nak buat baik ini, kalau Allah bagi jalan, makna dia kita mendapat taufik. Satu nikmat yang tertinggi, antara yang tertinggi Allah bagi pada kita, nama dia taufik. Taufik mana dia apa? Mudah untuk melakukan kebaikan. Bila kita mudah nak buat benda baik, itu makna dia kita mendapat satu nikmat, nama dia nikmatul taufiq. Mudah melakukan ibadat pada Allah ataupun benda-benda baik. Tapi kalau kita mudah melakukan benda-benda mungkar, itu bala. Buat benda jahat senang je. Buat benda yang Allah larang mudah je. Buat benda yang tak baik ni, kadang-kadang jalan dia senang je. Maka tuan-tuan, itu nama dia bala. Bala tuan. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah yang dirahmati Allah. Orang panggil dalam istilah agama, dia panggil apa? Tabarruk kan? Tabarruk apa nama? Istilah. Bila buat benda jahat ni, Allah bagi nikmat pada dia. Apa? Istidraj. Istilah dia.
istidraj. Istidraj ni buat benda jahat, dia katakanlah dia buat benda jahat, benda haram, apa benda lah. Tentang ni benda-benda yang Allah larang ni, dia hidup bahagia, rezeki dia bertambah. Itu istidraj. Istidraj ni bala sebenarnya tuan-tuan. Bala kepada orang yang Allah benci. Sebenarnya Allah benci tuan-tuan. Seolah-olah kalau istilah kita ni, biar je. Nah, kalau istilah kita pergi mampus. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dia rasa senang. Orang macam ni tuan-tuan, kalau kita pergi nasihat dia, tuan-tuan, sorry. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Semalam kemarin ada satu syarikat travel panggil untuk saya join dia lah. Dia cerita-cerita. Jadi tuan-tuan ni dia cerita, buat dia saya tengok bukan orang yang latar belakang agama lah. Tak macam Ustaz Syarafuddin dengan Janggut lah. Dia lain tuan-tuan. Makna dia orang bukan latar belakang agama. Tapi dia ni tertarik untuk nak buat pergi haji. Dia dulu buat travel, pergi Hanyai, pergi Phuket, pergi Singapura, pergi sekitar Asia Tenggara. Jadi dia dulu pergi luar negara ni, pergi ke haji umrah ni. Jadi dia jadi insaf tuan-tuan. Dia insaf. Jadi dia tertarik dengan sambil-sambil dia nak buat ibadah, suka dah pergi Mekah ni. Jadi tuan-tuan ni dia buat travel sebab dia memang ada dah syarikat travel Cumanya saya tak kenal dengan dia tuan-tuan. Sebab dia duk cerita bayar cash. Yalah, kena bayar lah, nak pergi jamban. Bukan istilah bayar cash itu tuan-tuan. Dia duk cerita istilah bila pergi Mekah, kalau kita duk jahat, duk dalam keadaan jahat sini, katakanlah kita duk Malaysia ni buat jahat dah, ataupun kita duk buat maksiat apa benda kan, kalau pergi Mekah Allah bayar cash tuan-tuan, istilah. Tuan-tuan biasa dengar istilah ni. Tuan-tuan, sebenarnya tak ada kaitan. Kita umat Nabi Muhammad kata, kadang-kadang ada manusia yang Allah bayar tubuh atas muka bumi ataupun timpakan bala. Itu pun belum tentu Allah hapuskan dosa dia. Belum tentu lagi tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan ni, dan saya paling tak sukanya bila dia kaitkan pergi Mekah, kalau orang jahat Allah bayar cash. Tuan-tuan, tak ada kaitan. Ini menakutkan orang pergi Mekah. Bodoh istilah. Tapi saya tak kata kat dia, nanti dia tak ambil saya. Siapa yang keluar perkataan macam tu, saya paling benci. Minta maaf tuan-tuan. Sebab tu saya tidak setuju dengan pandangan ataupun cerita-cerita yang dibawa oleh siapa nama tu? Daud Cik Noh. Dia balik-balik cerita benda gitu pelik. Kalau berlaku pun tuan-tuan, kebetulan kita berada di sana. Ataupun memang Allah nak bagi pada kita ujian tersebut. Ada tak kaitan dengan amalan dosa kita? Mungkin ada, mungkin tidak. Sebabnya tuan-tuan ni jangan ingat orang jahat saja kena uji oleh Allah. Tuan-tuan ni kalau tuan-tuan baca dalam satu buku tajuk dia 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Salah satu tipu daya syaitan tuan-tuan ni yang baru saya khutbahkan minggu lepas, iaitu tuan-tuan ni, iaitu menjadi jurucakap Allah Azza wa Jalla. Bukan saya khutbah, saya tazkirah. Tuan-tuan ni, menjadi jurucakap Allah. Berapa ramai pokok kita jadi jurucakap Allah? Tipu daya syaitan tuan-tuan. Macam mana dikatakan menjadi jurucakap Allah? Kita tuan-tuan ni, baru ni saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan yang berlaku dekat Sabah baru ni. Apa dia berlaku dekat Sabah? Gempa bumi. Dekat mana? Ranau apa nama? Ranau. Tuan-tuan ataupun di Gunung Kinabalu. Betul tak? Maka ramai pokok kita duk WhatsApp kata apa benda ni. WhatsApp pun sama juga kan tuan-tuan. Mengatakan sebab bogek. Betul? Betul tak? Ramai pokok kita pegang macam tu. Jadi tuan-tuan ni seolah-olah kita ni mengatakan itulah bala yang Allah turunkan. Tidak tuan-tuan.
Sedangkan bala yang paling hebat Allah turunkan ialah pada siapa tuan-tuan? Orang yang buat maksiat ke orang yang beriman? Orang beriman tuan-tuan. Orang yang paling dahsyat menerima ujian daripada Allah ialah para nabi. Betul? Wali-wali Allah, para sahabat, wali-wali Allah tuan-tuan. Ini orang yang paling tinggi ujian dia. Allah uji mereka tu. Jadi tuan-tuan ni, seolah-olah kita ni tahu tuan-tuan. Sedangkan bala-bala tersebut kita tak pasti sebab apa tuan-tuan. Adakah nak mantapkan lagi keimanan orang beriman ataupun memang betul dia dalam bentuk bala. Kita bila berlaku maksiat saja terus kita mengatakan itu sebab bala. Tidak tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah yang rahmati Allah. Sebab ada orang beriman tuan-tuan, bila turun bala dia jadi kafir. Ada tak? Ada tuan-tuan. Sebab tu dalam istilah dikatakan, Nabi kata apa nama? Tidak dikatakan beriman seseorang itu sehingga dia diuji tuan-tuan. Tapi kita mintalah pada Allah, Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tahmil alaina isran kama Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Kita minta pada Allah, janganlah Allah timpakan bala yang kita tak mampu nak tanggung. Tak mampu tu maksud apa? Kalau kena ni jadi kafir kita. Na'udzubillah min zalik. Allah jauhkan kita daripada segala bala bencana itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan ni istiqamah ni tuan-tuan, balik pada sini. Nabi kata pada kita, istiqamahlah kamu sekalian dan kamu tidak akan mampu melakukannya. Banyak benda tuan-tuan ni, kadang-kadang kita nak buat berterusan. Bila kita boleh buat, itu makna dia Allah bagi nikmat pada kita. Nak buat baik ni. Tapi kalau tak boleh tuan-tuan ni, makna dia kita tidak mendapat nikmat daripada Allah, iaitu nikmatut taufik tuan-tuan. Yakni kalian tidak akan mampu mencapai hakikat istiqamah tersebut. Dengan demikian makna dari hadis tersebut adalah sesiapa sahaja yang sanggup menunaikan hak-hak al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik tersebut, serta mengamalkan segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya, iaitu dengan menghayati makna-maknanya lalu menuntut dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajipan yang terdapat di sebalik nama-nama tersebut. Apabila ia berkata Ar-Razzaq, maka ia harus yakin. Ini nak istiqamah macam ni tuan-tuan. Yakin dengan rezeki, iaitu bahawa ia berasal daripada Allah. Tuan-tuan, daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa nikmat Allah yang tuan-tuan dapat? Cuba sebut. Daripada pagi tadi, apa dia? Makan. Alamak. Nah, saya hari ni jamuan Merdeka Raya. Haji dapat nikmat apa daripada pagi tadi? Tak dengar? Tak nampak? Katarak. Saya tengok tadi pun nampak katarak. Tak dengar ya? Bagi contoh. Ada nikmat apa? Hantar. Bangun tidur. Oh, hantar dah. Saya tidur tu yang nikmat. Nikmat apa lagi? Nikmat makan, nikmat bangun tidur. Hidup lagi dah. Kita bangun tidur ada ingat? Allah hidupkan lagi. Ada ingat? Tak. Tak ingat tuan-tuan. Nak istiqamah, nak suruh ingat ni. Ya Allah, kau bangunkan aku lagi. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang tak ingat baca tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ingat lah. Tak kata ingat sama, tak ingat sama. Jadi tuan-tuan, sila jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan makan, tuan-tuan terasa tak ingat pada Allah tuan-tuan. Saya puasa 6 baru ni, saya ceramah di Bukit Aman. Apa nama? Al-Aman kan. Saya datang awal sikit lah, buka puasa di Fatimah Gaus. Jadi saya buka puasa tu, tengah buka puasa tu, dia tengah makan. Tiba-tiba dia teringat dalam hati, dia kata, ya Allah, kalau kau tak bagi makan, aku tak boleh makan. Walaupun aku mampu untuk cari makan tu, aku rasa aku mampu untuk cari apa benda aku nak makan, aku rasa boleh cari. Tapi kalau kau tak bagi, ya Allah, tak dapat.
Dekat-dekat nak habis tu baru teringat tuan-tuan. Baru teringat kan habis baru teringat awal-awal tu benar ni sebab dia tengah lapar kan. Jadi tuan-tuan Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Itu kita tuan-tuan tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Kita kena ingat tuan-tuan rezeki itu adalah Allah yang bagi, berasal daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan kita kena sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dari segi mulut ialah kita memuji Allah. Alhamdulillah. Ini syukur yang tinggi taraf dia. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Kalau syukur sesama manusia tuan-tuan, kita doakan kebaikan pada orang. Contoh orang bagi kebaikan pada kita. Dia beli pisang, dia bawa sikat kepada kita. Sesikat tuan-tuan. Satu sikat ataupun 2-3 biji. Maka tuan-tuan kita doalah pada dia. Jazakallah khairan katsira. Boleh tuan-tuan? Kena ikut jazakallah khairan katsira. Ada setengah orang yang sebut jazakallah, jazakallah. Jazakallah ni makna dia mudah-mudahan Allah membalasi kamu. Balas apa? Kalau ada orang sebut jazakallah, tanya dia, "Syekh, balas apa je? Balas baik ke balas buruk?" Khairan lah, khairan. Kena tambah satu lagi. Jazakallah khairan. Cukup tak kata tak apa dah. Mudah-mudahan Allah membalasi kamu dengan kebaikan. Macam kita buat jamu apa nama, open house ke, open house ada lagi? Tak ada lah. Tapi rasa ada lagi kot, tapi mungkin agak terpencil lah kan. Kemuncak dia minggu lepas kan. Sabtu Ahad tu dia dah habis Syawal lah. 1 Zulkaidah kan. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, apa nama ni? Kalau kita orang panggil jamu makan apa nama, doalah pada orang yang jamu kita tu. Contohnya Nabi ajar pada kita, tolong ikut tuan-tuan. Allahumma at'im, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Iaitu makna dia, ya Allah berilah makan kepada orang yang jamu aku makan. Ya Allah berilah minum kepada orang yang jamu aku minum. Kalau Allah bagi makan, bagi minum pada seseorang itu, tadi bukan setakat dunia lah. Mudah-mudahan sampai akhirat pun Allah bagi makan dan minum. Bila Allah bagi makan minum di akhirat, itu makna dia masuk syurga. Neraka tak ada makan minum tuan. Kalau dia makan pun ada, tapi makan buah zakum. Zakum ini adalah buah makanan untuk orang dalam neraka. Buah dia berapi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan ni, begitulah juga dengan nama-nama Allah yang lain. Kita beramal dengan dia secara istiqamah. Bukan setakat apa nama Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Tuan-tuan, yang ketiga makna ahsaha di sini ialah, maksud dari kata ihsa adalah memahami makna-maknanya. Kita kena faham makna nama-nama Allah itu secara menyeluruh. Kata ini diambil daripada suatu istilah dalam bahasa Arab, fulanun zu hasatin, iaitu si fulan itu mempunyai pemahaman dan pengetahuan. Jadi tuan-tuan ni, yang sebenarnya tiga-tiga makna ni kita gabung, itu paling bagus. Kita kena sebut, mana dia kita kena sebut nama Allah ni, kena selalu sebut tuan-tuan. Kalau ada rezeki tuan-tuan ni, lepas-lepas ni kita buat tazkirah Al-Asma'ul Husna, syarah Al-Asma'ul Husna. Jangan tengok masjid surah buat syarah ni tuan-tuan. Saya ada mengajar di Bukit Anggeri. Bukit Anggeri ni Bukit Ceras atau Bukit Anggeri? Bukit Ceras dekat Lensing, Surah Mubarakah. Situ saya mengajar tajuk berdoa menggunakan Al-Asma'ul Husna. Jadi tuan-tuan, sebab dalam ayat yang kita baca ni, satu ayat tuan-tuan, inna walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, maka berdoalah menggunakan nama-nama Allah itu.
Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita gabung tiga-tiga makna ni tuan-tuan ni kita sebut. Kita boleh sebut daripada yang pertama sampai yang ke-99. Kita memahami tuan-tuan, memahami makna-makna nama Allah itu. Kemudian kita beramal dengan nama-nama Allah. Mungkin kita contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, kita yakin Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, selain daripada Allah Maha Pemurah Maha Penyayang, kita nak beramal itu kita juga jadi pemurah, kita juga jadi penyayang. Nak jadi pemurah penyayang ni tuan-tuan ni kena minta pada Allah juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan ni nak jadi pemurah kedekut hangit tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan ni biarlah Allah lembutkan hati kita jadi pemurah. Habis itu tuan-tuan ni kita masuk tajuk yang ke-5 tuan-tuan. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Asmaul Husna ada nak tanya? Ada? Ya. Orang-orang nama Rahman dan ini nak dipanggil Rahman. Sebenarnya dia ada orang berpandangan dia kata kalau Rahman itu tak apalah sebab Ar-Rahman itu yang tak boleh. Kalau boleh sebut nama yang penuh pun lebih baik sebenarnya. Dalam satu hadis menyebutkan kita di akhirat nanti akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita lah. Kemudian sebab tu Nabi kata indahkanlah nama-nama kamu. Jadi nama kita ni nama yang baik. Jangan kita jumpa nama-nama yang pelik tuan-tuan. Ya. Kecuali nama apa nama orang-orang yang orang asli mungkin ada tu. Nama dia Keto. Nama dia nama orang NDB pun ada. One NDB tuan-tuan. Berdak apa-apanya lah. Jadi tuan-tuan sedang jamaah rahmatan. Penderma yang apa nama? Dermawan tu kan. Jadi tuan-tuan sedang jamaah rahmatan. Anda pun mereka. Tuan-tuan saya nasihatkan tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak suka, satunya tuan-tuan jangan create benda macam tu. Tuan-tuan buat benda gambar ke boleh edit ke, jangan. Pertama tu paling besar dosa sebab kita yang mula-mula. Selain daripada tu tuan-tuan jangan share benda-benda ni, benda tak baik jangan share. Ni saham dosa. Seorang ustaz dia panggil dosa jariah. Dosa jariah, kalau kita biasa sebut sedekah jariah ini dosa jariah. Kita share habis ramai apa nama dia jadi dosa yang multi level. Ni macam kita buat direct selling kan, multi level, banyak tuan-tuan dosa. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak pergi istighfar kan, nak apa nama nak tekan tu istighfar. Saya kalau dapat benda ni saya diri. Walaupun kita tak suka, kita benci, tapi jangan kita terlibat dengan dosa. Ini semua ni tuan-tuan. Belah sana pun dia suruh buat benda jahat. Itu syaitan tuan-tuan. Dia suruh buat jahat. Kita pula tengok syaitan kata kutuk. Kita juga berdosa. Betul tak? Ni matlamat iblis. Jadikan manusia semuanya ahli neraka. Jadi tuan-tuan kita lawan dia. Lawan antara salah satu cara nak lawan, jangan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syayatin. Jangan kita ikut jejak langkah dia. Jejak langkah dia apa? Innama ya'muru bil fahsya wal munkar. Allah kata iblis ni tak ada kerja lain. Dia akan suruh pada benda keji, benda munkar. Jadi tuan-tuan nak buat benda-benda apa, tengok benda tu keji ke benda munkar ataupun benda tu baik. Kalau tuan-tuan tahu benda tu tak baik, tuan-tuan buat, makna dia tuan-tuan adalah pengikut syaitan. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kata iblis dengan syaitan ni tak mampu, tidak ada kuasa pada orang yang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang tak ikut syaitan. Yang kedua, orang yang senantiasa
bertawakal kepada Allah, serah diri pada Allah. Wa innahu sultanu 'alal ladina yatawallawnahu. Allah kata syaitan mempunyai kuasa pada siapa? Orang yang jadikan dia sebagai pemimpin. Maknanya dia ikut syaitan. Kita ni tuan-tuan ada kepala otak belakang. Betul tak tuan-tuan? Kepala otak kita alhamdulillah Allah bagi sempurna tuan-tuan. Tidak cacat kepala otak. Betul tak? Akal kita. Jadi biasanya kepala otak kita dia boleh nilai ini baik ataupun buruk. Betul tak? Jadi tuan-tuan, bila kita nilai macam tu, bila baik kita buat, bila buruk sebenarnya itu adalah perbuatan syaitan kita tinggal. Tuan-tuan ni? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kemudian tuan-tuan, bagusnya kita panggil nama orang ni nama penuh lah. Nah, kalau dia rasa nak manja, dia rasa panggil Rahman saja manja, boleh hukum dia boleh tuan-tuan. Tapi yang paling baik Abdul Rahman lah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Ada anak murid saya, ayah dia lah, nama dia Abdul Hasan. Abdul Hasan ini salah tuan-tuan nama. Hamba kepada Hasan tak ada. Ada seorang panglima perang di Afghanistan waktu saya belajar. Ustaz saya ceritakan, panglima perang ini nama dia Abdul Rasul. Hamba kepada Rasul. Ini pun tak betul. Bila dia pergi Mekah, mufti Mekah, saya tak ingat mufti mana. Mufti itu tukar nama dia. Abdul Rabbir Rasul. Hamba kepada Tuhan Rasul. Dia tukar. Jadi tuan-tuan ni, kita kalau di Malaysia ni, saya mengajar satu tempat, ramai orang nak bagi tukar nama. Kata Syekh, anda tak boleh jumpa anak nak tukar nama. Dia bakal tukar nama. Kita ceramah nak bagi tukar nama, nak jumpa kita. Nak tukar nama, kalau kita ni kena dapatkan surat akuan daripada Jabatan Agama mengesahkan nama kita tu memang tak baik, tak bagus. Nah, contohnya syarrul bariyah, kan? Sejahat-jahat makhluk. Nah, maka tuan-tuan, siapa nama syar tu jahat tu. Syarrul. Kalau syahrul itu lain. Kena eja betul-betul tuan-tuan. Dia sebenarnya daripada bahasa Arab nak tukar Melayu tu dia jadi salah. Dia nak buat syahrul kan, dia jadi syarrul. Syarrul. Kalau dapur harf tu syar, jadi syarrul ataupun syarul. Nah, dia yang betul syahrul, setengah tu kan, syah ada ha kan. Bagi tuan-tuan ni, bila dapat surat daripada tu baru pergi ke pendaftaran negara tu, baru boleh tukar. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, kita berhenti pukul 9 boleh tuan-tuan? Takut tuan-tuan tak biasa kuliah lama-lama. Nah, saya pun sebenarnya malas juga kuliah lama-lama. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah dirahmati Allah. Yang kelima ni tuan-tuan ni, membaca Al-Quran dan mengamalkan. Di antara hadis yang menerangkan tentang kelebihan membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah sebagai berikut, keutamaan ataupun kelebihan. Keutamaan ni makna dia dalam bahasa kita kelebihan membaca Quran. Yang pertama tuan-tuan ni, riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, terikut yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Ni cerita ni tuan-tuan, hadis ni cerita dia bila seseorang tu masuk syurga. Kita kadang-kadang tuan-tuan ni bila pergi hari anugerah, hari anugerah tu masuk dalam lewat duduk semua, ucapan daripada pengurusi majlis ataupun ucapan daripada pengarah tuan-tuan ni. Jadi dia kata inilah
balasan ataupun anugerah yang kami bagikan kepada tuan-tuan sekalian di atas kebaikan ataupun jasa tuan-tuan, tugas tuan-tuan yang sangat cemerlang, maka dapat anugerah cemerlang. Nah, kau panggil apa? PC apa nama? APC. Nah, anugerah perkhidmatan cemerlang. Itu kalau cikgu lah. Nah, okey tuan-tuan ni, yang ni pun sama tuan-tuan. Allah bila mana manusia dimasuk dalam syurga, dikatakan kepada ahli Al-Quran, Allah kata apa? Iqra wartaqi. Bacalah oleh kamu dan naiklah tingkatan yang ada dalam syurga. Warattil, dan bacalah secara tartil sebagaimana kamu baca di atas dunia dulu secara tartil. Betul tak Allah ajar pada kita kalau nak baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil kan? Allah kata bacalah Quran secara tartil. Tartil ni bacaan yang paling bagus. Dan dikatakan bacaan yang paling bagus itulah bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Makna dia sederhana. Kalau siapa belajar bidang Quran ni, martabat baca Quran tu dia ada hadar, tahqiq, tadwir, tartil, hadar. Hadar ni baca geng-geng tahfiz baca. Bukan baca jadi imam. Baca dia nak mengulang. Dia nak mengulang. Dia nak mengulang tu, dia nak ulang ayat yang terlalu banyak, maka dia baca terlalu cepat. Itu hadar. Yang kita kadang-kadang kita pun tak nak tangkap apa benda yang dia baca. Kadang-kadang kita kata, macam tak betul yang kau baca. Dah, dia nak cepat. Nah, dalam kepala otak dia tu, orang hafal Quran paling bagus kan, dia terbayang. Nampak ayat tu, ayat. Setiap ayat tu macam terbayang, macam kita tengok Quran. Nah, itu hafalan yang paling bagus. Sebab tu tuan-tuan ni bila dia tengok benda lain kadang-kadang dia jadi hilang, tak ingat, tak nampak dah Quran. Suruh tuan-tuan. Sebab tu saya sebenarnya bagus kalau tuan-tuan tengok tahfiz ni dibuat dalam hutan je. Sebab tak nak bagi tengok benda-benda lain. Seorang sahabat saya, dia hantar anak dia pergi Indonesia. Anak dia bila balik ke Malaysia bawa pergi makan kedai. Kat kedai, mana kedai yang tak ada TV? Ada tak kedai tak ada TV? Ada? Kat mana kedai tak ada TV? Kedai tak ada, mesti ada. Buruk pun mesti ada. Jagalah, kalau tak ada pun jaga sangat. Bila dia kata ke ayah dia, tak nak makan kedai yang ada TV. Sebab dia kata merosotkan pandangan. Hebat. Dia tanda sekarang dia duduk kat Yaman. Di Yaman. Yaman tu kawasan yang tak ada pakai teknologi, tak ada telefon, tak boleh bawa. Tak boleh. Tak ada komputer, tak ada kemajuan apa. Dia nak agama. Biar tak ada kemajuan apa, tapi Quran penuh dalam dada. Hadis Nabi dia hafal penuh. Kalau ada mengatakan ni, tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Sungguh tuan-tuan. Kadang hari tu telefon saya hang 2 minggu. Tenang jiwa, kepala otak pun tenang. Lepas tu baikir jadi serabut pula. Tuan-tuan sidang jamaah rahmatullah. Tuan-tuan bila kita baca Quran ni, bacalah secara tartil. Dan Allah suruh kita baca secara tartil. Bila masuk dalam syurga pun Allah suruh kita baca lagi. Macam mana kita baca atas dunia dulu. Maka bila baca saja dia akan naik. Kedudukan kita dalam syurga tu dia banyak tingkat kan. Maka kedudukan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kedudukan kita dalam syurga tu terhenti, dia berakhir dekat mana? Boleh naik. Itu berhenti kat mana? Dekat ayat yang terakhir kita boleh baca dalam syurga. Nak baca ayat dalam syurga tu, tengok dunia. Berapa banyak ayat yang kita baca atas dunia ni, maka banyak itulah yang boleh kita baca dalam syurga. Baca saja naik, baca saja naik. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan saya doa
Saya tengok rasanya tuan-tuan ni jenis serupa saya juga malah baca Quran. Ada yang rajin. Alhamdulillah. Siapa yang rajin, mudah-mudahan Allah istiqamahkan. Siapa yang kurang tu, doalah pada Allah. Dan saya doa, mudah-mudahan kita semua yang ada dalam surau ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, rasa seronok je nak baca Quran. Selalu je boleh baca Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang saya jelas tadi tengok orang yang rajin baca Quran. Kita nak baca, nak buka Quran tu, kadang-kadang 2-3 hari dah tengok Quran. Tapi kalau bulan Ramadan okey pula. Tu pun tak ambil apa. Tapi bacalah tiap-tiap hari tu mesti bergaul. Mula biasa Allah. Dan sidang jamaah rahmat Allah. Tapi kalau Allah dah bagi nikmat tu tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak daripada mana ni dapat. Kadang-kadang tiap-tiap waktu boleh datang masjid. Allah, kenapa boleh datang? Adakah aku sendiri? Memanglah kita kena usaha juga. Jangan kenapa kita datang surau tak Allah tak bagi. Tak boleh aja tu tuan-tuan. Kita kena usaha juga. Dalam usaha itu Allah ada campur tangan. Allah permudahkan jalan kita sampailah kita ke surau. Betul tak? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan ni tengok sebelah pula tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an." Kalau ikut tuan-tuan, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran." Orang yang membaca Quran dan dia pandai membacanya. Orang yang pandai baca Quran, dia rajin baca Quran. Kedudukan dia adalah sama taraf dengan malaikat utusan Allah yang sangat mulia dan penuh ketaatan. Kedudukan orang yang pandai baca Quran, tapi pandai kena bacalah. Ada orang pandai tak baca tak? Ramai dah. Yang ni tanda-tanda dia pandai, dia baca, rajin baca tanda. Kedudukan dia sama taraf dengan para malaikat. Yang kedua kata Nabi, orang yang baca Quran wa yatata'u fihi, baca dia sangkut-sangkut. Tak berapa lancar. Tak berapa fasih. Tanda ni, wa huwa alaihi syaqun. Dia rasa susah tuan-tuan. Sulit membacanya. Tanda ni, orang yang baca Quran tak berapa betul ni, tak berapa pandai, kita dengar sakit hati. Betul tak? Lebih-lebih lagi dia jadi imam. Aduh, mufaraqah tu. Dia kalau tak reti baca Quran, tapi angin kuat nak jadi imam. Jadi tuan-tuan ni, tapi pokok kita ni ra'i je lah tuan-tuan. Ada setengah tempat tembok tu tuan-tuan. Jadi imam baca tak betul. Ada satu tempat Bilal, saya pergi mengajar, dia tanya soalan, tajuk malam ni kita dalam buku ni, muazzin ni masuk syurga tuan-tuan. Dia biari jadi muazzin selama 12 tahun. Nabi kata confirm masuk syurga. Tuan-tuan ni, dia tanya soalan, dia kata, "Ustaz, kalau kita ajar lepas tu orang halal?" Saya kata, "Haji muazzin ke haji apa?" "Saya sia." "Oh, sia." Saya kata macam ni lagi, sebab jawatan ni kita dah latih. Kalau haji pandai-pandai ambil jawatan apa nama kerja orang marah, tu mungkin orang lah. Kalau azan tak boleh Ustaz. Saya tunggu dia tak datang, jadi saya azan lah. Lepas tu pula Ustaz, dia bukan setakat halal. Lepas tu dia kata bangla. Kata, asal pula dia kata ni? Dia kata, saya azan macam bangla. Mesti azan tak betul ni, saya kata ni. Lepas tu yang ada seorang jemaah tu dia kata, lepas dia kena halal tu dia balik.
Dia balik tak semayang. Tak semayang, balik semayang kat rumah. Saya kata haji ni banyak buat kesalahan sendirilah. Kesalahan terpunca daripada diri sendiri. Satunya ambil tempat orang, tukar orang. Lepas tu bila orang halal, balik untuk ke rumah tak sembahyang jemaah. Itu salah haji. Tua dah haji tu. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmat Allah. Tuan-tuan ni memang kita kalau orang baca Quran tak betul, kita Allah sakit telinga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni bukan setakat orang lain yang tak apa nama, tak sedar dengar, dia sendiri betul sedar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahu ta'ala. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak sedar dengar. Jadi tuan-tuan ni, tapi tuan-tuan ni orang ni dia tak pandai baca pun dia duduk baca juga tuan-tuan. Tapi dengan syarat ini tuan-tuan ni, peringatan untuk kita. Dengan syarat kita dalam proses belajar. Mana dia ada kita pergi belajar Quran. Jangan tak penuh belajar, baca main hantar saja. Engkau dapat 2 anugerah lah, dua pahala lah. Sebab kamu tak pandai baca, kamu duk hantar. Dosa Quran laknat pula macam tu. Sebab tak belajar. Baca tak betul. Quran laknat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang ni dia belajar. Dalam proses belajar masih lagi tak apa betul, dia duk baca juga tuan-tuan. Duk usaha baca Quran ni tuan-tuan, kalau kita selalu baca tak lama dapat cara baca dia, cara kita memahami dia akan dapat. Tapi kalau setengah orang tu dia dakwa tuan-tuan. Saya ni ustaz dulu mengaji 20 kali khatam depan tu. Saya kata hebat 20 kali khatam depan tu guru, hebat tuan-tuan. Kita baca, cukup dia baca dalam tadarus So dia baca kenapa kata lain macam tak baca. Kata 20 kali khatam. Lepas anak khatam yang ke-20 tu anak tak baca. Tak baca Quran lagi. Quran akan lari daripada kita. Dia akan ada yang kita tak ingat. Tapi kalau kita duk belajar baca tak berhenti tuan-tuan, dia lagi mantap, lagi sempurna, lagi hebat, lagi bagus tuan-tuan. Quran ni kata, lagi kita dekat dengan dia akan dekat dengan dia. Tuan-tuan, orang yang payah baca ni duk usaha baca kata Nabi lahu ajran, ada 2 pahala bagi. Satu pahala dia ialah pahala dia baca tuan-tuan. Yang keduanya pahala dia sebab dia sendiri pun tak berapa sedap dengar tuan-tuan. Tapi dia tahan telinga tuan-tuan buat apa nama? Buat tak dengar. Jadi tuan-tuan ni dapat 2 kelebihan. Okey tuan-tuan ni yang 2 hadis lagi kita baca tuan-tuan. Hadis Nabi yang seterusnya ialah tuan-tuan ni, saya baca saja tuan-tuan dengar. Yaji'u sahibul Qur'an yaumil qiyamati fayaqul ya rabbi haddihi fayulbasu tajal karamah. Thumma yaqul ya rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah. Thumma yaqul ya rabbi irda anhu fayaqul iqra' warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Ahli Quran ni tuan-tuan. Siapa dia ahli Quran, sahibul Quran ni siapa? Orang yang gemar membaca sekaligus mengamalkan. Makna dia baca, dia kena faham. Tapi tuan-tuan kalau rajin baca pun dah kira masuk dalam dia. Sahibul Quran ni dia akan datang pada hari kiamat, lalu Al-Quran akan berkata kepada Allah, Quran akan doa kepada Allah, ya Allah, pakaikanlah kepadanya, yakni ahli Quran itu perhiasan, tajal karamah, perhiasan tuan-tuan. Maka lalu dia pun dipakaikan tajal karamah, iaitu mahkota kemuliaan. Quran doa lagi pada Allah Ta'ala tuan-tuan, ya Allah, tambahkanlah untuknya perhiasan-perhiasan. Pada siapa? Sahibul Quran, ahli Quran ini. Lalu dia pun, ahli Quran ini pun dipakaikan dengan perhiasan kemuliaan. Kemudian Quran doa lagi pada Allah, ya Allah, redailah dirinya. Diri siapa? Ahli Quran ini, orang yang suka baca, orang yang suka amalkan isi kandungan Quran ini. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, bacalah oleh kamu dan naiklah tingkatan yang ada dalam syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Baca Quran terus naik tuan-tuan. Baca Quran terus naik tuan-tuan. Dan ditambahkanlah satu kebaikan untuknya pada setiap ayat yang dia baca.
Ini kelebihan orang ngaji baca Quran tuan-tuan. Yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan ni, hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata tuan-tuan ni, ikut yang terakhir ni tuan-tuan. Al-Qur'anu musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Kata Nabi, Al-Quran akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Quran tuan-tuan ni boleh bagi syafaat pada orang yang suka baca dia. Dan Quran juga wa mahilun musaddaqun, merupakan lawan berdebat yang jujur. Kita tuan-tuan ni kalau kita tengok tuan-tuan mahkamah, kalau ada orang salah dia cari lawyer tuan-tuan. Peguam bela orang kena. Peguam bela dia lah. Nah, cari-cari tuan-tuan ni peguam bela, hantam dia. Dia tak bela tuan-tuan, dia kutuk dia pula lagi. Memang patut kamu kena denda, kena hukum. Nah, ada dekat dunia aja. Dah tuan-tuan. Tapi Quran ni tuan-tuan ni, dia adalah pembela bagi kita. Dan dia juga adalah penyebab kita akan tengok tuan-tuan. Hadis ni. Nabi kata man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran itu di hadapannya, duduk depan. Ya? Mana dia duduk depan ni, jadikan Quran sebagai pimpinan dia. Apa yang dia nak buat, tengok Quran. Tengok Quran tuan-tuan. Kalau Quran kata boleh, bolehlah dia buat tuan-tuan. Quran kata jangan, tinggalkan, maka dia pun tinggal. Itu jadikan Quran sebagai pimpinan dia. Kalau buat macam tu tuan-tuan ni, letak depan Quran ini, qadahu ilal jannah. Quran akan pimpin dia, tarik dia masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Quran akan bawa dia masuk syurga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, dan barang siapa kata Nabi meletakkan Quran di belakang dia. Khalfa belakang, dhahrihi belakang dia lah. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, makna letak belakang ni tak peduli. Yang Quran suruh pun dia tak peduli, yang Quran larang pun hantam saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, dia tak peduli petunjuk Quran ni tuan-tuan. Larangan Quran tak peduli. Saqahu ilan nar, Quran akan mengiring dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan ni. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada Quran iring kita masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita Quran, bagi syafaat kepada kita, dan Quran yang akan pimpin kita masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan ni, muka surah 20 tu, iaitu sebahagian ayat dan surah dalam Al-Quran yang menyebabkan kalau kita amalkan masuk syurga tuan-tuan. Pertama ayat kursi, yang kedua surah Al-Mulk, yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, masuk syurga tuan-tuan. Yang ni kita sambung pada pertemuan akan datang. Itu saja. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada Allah dan dijauhkan daripada segala bala bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus shalah.